Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Hafiza. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bidang sirah, iaitu tajuknya ialah akhlak dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan Islam prasekolah. Okey anak-anak semua, bila kita belajar berkaitan dengan sirah, secara tak langsung kita akan mengenali berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan kenal dengan lebih mendalam berkaitan Nabi Muhammad, iaitu berkaitan dengan akhlak Nabi. Okey, kenapa kita perlu tahu berkaitan dengan akhlak Nabi? Kenapa kita perlu tahu berkaitan dengan akhlak Nabi? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh akhlak yang terbaik. Seperti mana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah contoh terbaik yang boleh kita ikuti akhlak dan sifatnya. Jadi anak-anak, kita nak jadi anak yang baik, kita nak jadi hamba Allah yang baik, kita perlu contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey anak-anak. Akhlak Nabi yang perlu kita contohi apa dia? Sebenarnya akhlak Nabi ini terlalu banyak, sifat-sifatnya yang baik, sifat-sifat yang mulia terlalu banyak. Jadi pada hari ini kita akan belajar 3 berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, anak-anak boleh lihat yang ini. Yang pertama iaitu rajin. Rajin. Yang kedua sabar. Sabar. Dan yang ketiga penyayang. Penyayang. Ketiga-tiga sifat dan akhlak ini kita akan pelajari pada hari ini. Jom anak-anak kita lihat sifat yang pertama iaitu rajin. Rajin. Okey, rajin ini maksudnya tekun dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Nabi Muhammad sangat rajin dalam beribadat, rajin bekerja dan rajin membantu masyarakat. Jadi anak-anak kena ada sifat rajin seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey anak-anak, jom kita lihat macam mana sifat rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil, Nabi Muhammad sangat rajin membantu mengembala kambing. Ya anak-anak, Nabi Muhammad kan anak yatim, jadinya dia perlu bekerja untuk menyara hidupnya. Jadinya dia mengembala kambing. Selain itu, ketika remaja pula, baginda rajin bekerja dan membantu bapa saudaranya berniaga. Bila dah besar, dia bantu pula bapa saudaranya untuk berniaga. Betapa rajinnya Nabi Muhammad. Seterusnya, ketika berumah tangga, Nabi Muhammad sangat rajin membantu isterinya. Bila dah kahwin, dia bantu pula isteri dia. Apa yang Nabi Muhammad buat? Contohnya, seperti membasuh pakaian, menjahit pakaian dan memerah susu kambing. Semuanya dilakukan sendiri oleh baginda. Betul anak-anak, Nabi Muhammad sangat rajin melakukan kerja-kerja di rumahnya. Okey. Wow, hebatnya Nabi Muhammad. Jom anak-anak kita contohi sifat rajin seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana kita nak contohi sifat rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey anak-anak, kita boleh contohi sifat rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan contohnya rajin mengemas rumah, tolong ibu ayah kemas rumah, rajin menolong ibu bapa di dapur, bila lepas makan atau selepas memasak boleh bantu ibu dan ayah. Seterusnya, rajin belajar. Okey, waktu sekarang ni anak-anak belajar di rumah bersama ibu dan ayah.
Kena rajin belajar. Seterusnya, rajin membantu orang lain seperti guru, jiran dan rakan-rakan. Anak-anak boleh membantu kawan-kawan sekiranya mereka memerlukan bantuan. Juga guru-guru serta jiran. Ada jiran tak dekat rumah? Sekiranya jiran perlukan bantuan, kita boleh hulurkan bantuan. Orang yang rajin akan disayangi oleh Allah, keluarga dan orang sekeliling kita. Okey anak-anak, nak dapat pahala yang banyak, kita perlu menjadi anak-anak yang baik, yang rajin, yang sentiasa membantu ibu bapa di rumah. Barulah Allah sayang, keluarga sayang dan semua orang sayang. Seterusnya, sifat yang kedua iaitu sabar. Sabar. Sabar ini perkara yang selalu kita lakukan setiap hari. Apa maksud sabar? Maksudnya bertahan. Bertahan. Orang yang sabar akan menahan diri daripada melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Betul tak anak-anak? Kalau kita tak ada sifat sabar ini, kita terus buat benda yang tak baik. Contohnya, kalau kita nak marah, kalau kita tak sabar, terus je marah. Ataupun kalau kita nak buat sesuatu yang tidak elok, kita terus je buat tanpa memikirkan kebaikan dan keburukannya. Kita tak sabar, kan? Pahala orang yang sabar sangat besar di sisi Allah. Allah beri ganjaran yang sangat besar bagi mereka yang sabar. Sebab sabar ni bukannya mudah. Orang kata senang suruh sabar, tapi orang yang menghadapinya kadang-kadang sukar untuk bersabar. Sebab itulah pahalanya sangat besar. Sifat sabar ini ada disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat 66 iaitu Bismillahirrahmanirrahim Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ustazah cakap tadi kan, sabar ini bukan sesuatu yang mudah. Jadinya Allah ini sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Jangan risau. Okey, bila kita kena sabar, Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Jom kita lihat bagaimana Nabi Muhammad bersabar. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sabar. Betul-betul Nabi Muhammad ni adalah orang yang sangat sabar. Okey, sebab itulah kita perlu contohi Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad sabar ketika berdakwah. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam, ada orang yang suka dia, ada orang yang tak suka dengan dia. Jadinya Nabi sentiasa sabar dan berdoa kepada Allah. Seterusnya, Nabi sabar ketika menghadapi musuh Islam. Ada orang yang tak suka dengan dia, menghina dia, mencaci dia. Nabi tetap terus berdakwah dan sentiasa meminta pertolongan daripada Allah. Seterusnya, Nabi sabar ketika menerima ujian. Nabi juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Nabi kehilangan orang yang tersayang. Adakah Nabi marah? Tak. Nabi sentiasa berdoa dan dia menerima apa yang diberikan kepadanya. Dan dia redha, dia tidak pernah putus asa, dia sentiasa sabar apa saja ujian kerana Nabi kata ujian itu adalah sebahagian daripada iman. Okey, Allah sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Orang yang sabar, Allah tingkatkan darjat keimanan dia. Jadinya kita perlu sabar. Seterusnya, jom kita lihat bagaimana kita boleh contohi sifat sabar Nabi Muhammad SAW dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita boleh sabar menahan marah. Okey, waktu kita nak marah ataupun terlalu marah, kita cuba tenangkan diri, kita boleh istighfar, astaghfirullahalazim, ataupun kita boleh mengambil wudu. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang tenang. Seterusnya, sabar ketika diberikan ujian. Bila Allah berikan kita ujian, kita tak mampu untuk tanggung, kita minta bantuan Allah agar Allah ringankan ujian kita dan Allah mudahkan urusan kita. Okey, seterusnya sabar ketika menuntut ilmu. Kita nak jadi anak yang baik, nak jadi anak yang soleh, nak jadi murid yang cemerlang dan berjaya, kita perlu banyak usaha, perlu rajin dan berdoa kepada Allah. Kita perlu sabar betul-betul. Okey, waktu sekarang belajar di rumah pun kita perlukan kesabaran yang tinggi. Seterusnya, sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Apa yang Allah minta kita lakukan, kita
kena sabar lakukan. Kita nak solat kadang-kadang kan ada dugaan. Nak tengok cerita kartun, takut terlepas. Sabar kan. Kita tenangkan diri, lepas tu kita ambil air sembahyang, kita terus solat. Kita kena sabar, kita kena tahan diri kita untuk melakukan perkara yang tidak elok. Sifat yang ketiga yang kita akan belajar iaitu penyayang. Penyayang. Penyayang ialah orang yang mempunyai sifat penyayang ialah mereka yang melakukan sesuatu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Orang yang ada rasa kasih sayang tu ialah orang yang penyayang. Nabi Muhammad menunjukkan sifatnya yang penyayang antara sesama manusia dan juga alam sekitar. Nabi Muhammad sangat sayang dengan semua orang, termasuk kita semua. Dan juga alam sekitar. Apa yang ada di sekeliling kita, kita kena sayang. Anak-anak, Nabi Muhammad ini ialah seorang yang penyayang. Nabi sayangkan kanak-kanak. Contohnya dia bermain dengan cucu-cucu dia. Nabi sayang sahabatnya sehingga sanggup berlapar demi mereka. Sahabat-sahabat Nabi ni ramai. Nabi pernah berlapar demi sahabat-sahabatnya. Dia beri sahabat dia makan. Dah habis sahabat dia makan, baru Nabi makan. Betapa sayangnya Nabi kepada sahabatnya. Dan Nabi juga sayangkan haiwan, contohnya kucing. Nabi suka sangat dengan kucing. Anak-anak suka kucing tak? Boleh ikut contohi Nabi kerana Nabi sangat sayangkan haiwan. Anak-anak, kita boleh contohi sifat penyayang Nabi Muhammad SAW dengan sayang kepada ahli keluarga seperti bercakap dengan sopan dan hormat menghormati. Kita perlu sayang semua ahli keluarga. Siapa ahli keluarga? Ibu, ayah, adik, kakak, abang, atuk, nenek, semua tu ahli keluarga kita. Kita perlu sayang dengan mereka. Sayang kepada semua orang termasuk jiran, kawan-kawan dan orang sekeliling. Termasuk semua orang. Jiran kita ke, kawan-kawan, cikgu ke, semua orang di sekeliling kita. Kita tak perlu bergaduh atau bermusuh dengan sesiapa kerana Nabi Muhammad pun sayang kepada kita semua. Seterusnya, kita perlu sayang kepada haiwan dengan melayaninya dengan baik. Memberi makan jika mereka lapar. Kalau anak-anak ada jumpa haiwan di tepi jalan, mereka lapar, kita boleh beri dia makan. Kita layan dengan dia dengan baik. Sayang kepada alam sekitar seperti tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan, tidak membuang sampah merata-rata. Kita sayang dengan alam sekitar kita yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah ciptakan untuk kita semua. Jadinya kita perlu sayang. Jangan rosakkan. Kasih sayang bukan sahaja perlu diucap tetapi perlu ditunjukkan. Anak-anak, seperti mana yang kita belajar tadi, kita perlu tunjukkan kasih sayang kita. Bukan kita hanya cakap saya sayang ibu, lepas tu tak buat pun. Contohnya ibu suruh belajar, tapi dia tak belajar. Dia kata dia sayang ibu tapi dia tak dengar cakap ibu. Tak boleh. Jadinya kita perlu buat dan tunjukkan betapa kita sayang dengan ibu kita. Contohnya sayang kepada Allah. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu ikut segala perintah Allah. Barulah sebenarnya kita sayang kepada sesuatu itu. Ini ialah 3 akhlak Nabi yang kita belajar sebentar tadi, iaitu yang pertama rajin, yang kedua sabar dan yang ketiga penyayang. Ketiga-tiga sifat ini merupakan antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contohi. Ustazah harap anak-anak dapat contohi dan amalkan dalam kehidupan. Kita nak Allah sayang, kita nak Nabi sayang, kita perlu berakhlak mulia seperti mana akhlak Rasulullah SAW. Itu sahaja daripada Ustazah untuk pelajaran kali ini. Ustazah mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.